Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita rafakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat bersama-sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkatan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meletakkan kita di kalangan hamba-hamba yang beriman, seterusnya dimasukkan kita ke dalam syurga yang kekal abadi, insya-Allah taala. Amin. Baik. Alhamdulillah, kita dapat bersiaran pada pagi ini, walaupun cuaca di luar mendung dan hujan. Kita doa pada Allah Subhanahu wa taala dengan doa Allahumma sayyiban nafi'an. Mudah-mudahan hujan yang turun pada pagi ini merupakan hujan yang membawa rezeki, hujan yang memberi manfaat, hujan yang mendatangkan kebaikan, khususnya rezeki buat rumah kita, insya-Allah. Jadi pada pagi ini insya-Allah kita akan menyambung kembali pengajian daripada kitab Huraian Ayat-Ayat Hukum, dan kita telah sampai yang terakhir pada muka surat 26. Muka surat 26 kita dah baca. Okey. Kita akan masuk pada muka surat 27, tajuk yang di bawah, tajuk yang di bawah muka surat 27, tajuk yang di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Tanda hamba yang patuh. Bawah. Kalau ada sesiapa yang mungkin lewat masuk nanti, minta perempuan boleh maklumkanlah muka surat berapa, tajuk yang mana. Kita baca muka surat 27, tajuk yang bawah. Baik. Tanda hamba yang patuh. Ayat tersebut menjelaskan ibadah dan ketaatan yang besar atau utama, iaitu sembahyang, menyuruh kepada kebajikan dan mencegah kemungkaran. Antara bukti dan tanda hamba yang patuh serta bertakwa ialah: yang pertama, mendirikan sembahyang dengan sempurna dari sudut rukun dan syarat serta pada waktunya. Hendaklah juga menyempurnakan yang sunat dan wajibnya. Hal tersebut kerana sembahyang merupakan tiang agama, dan dengan menunaikan sembahyang sebagai perbezaan jelas sama ada seseorang itu beriman ataupun kufur. Sembahyang yang ikhlas dapat membawa ketenangan dan membendung daripada perbuatan keji dan mungkar. Baik, jadi kita tengok bagaimana ibadah ataupun ketaatan ni ada suatu perkara yang besar dan utama, iaitulah yang pertama sekali tentang solat atau sembahyang. Jadi kita dah bincang sebelum ni apa beza antara mendirikan solat dan melaksanakan solat. Kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah, allazina yuqimunas salah, orang yang mendirikan sembahyang. Mendirikan sembahyang dan melaksanakan sembahyang adalah dua perkara yang berbeza. Mendirikan sembahyang adalah orang-orang yang sembahyang dengan penuh penghayatan, kefahaman, khusyuk dan memahami erti apa yang dibaca di dalam sembahyang. Ini orang yang mendirikan sembahyang. Sedangkan orang yang melaksanakan sembahyang, orang yang sembahyang dalam keadaan tidak khusyuk, tidak menghayati bacaan di dalam sembahyang, dan tidak menjaga pergerakan di dalam sembahyang, bermudah-mudah rukuk dan sujud. Okey.
Dan banyak lagi perkara lain lah, tak menjaga perkara-perkara yang sunat. Jadi ini orang yang melaksanakan sembahyang. Jadi beza orang mendirikan sembahyang dengan orang melaksanakan sembahyang daripada sudut kesannya adalah terlalu jelas. Jadi orang yang mendirikan sembahyang sudah pasti solatnya akan mampu mencegah dirinya daripada perbuatan keji dan mungkar. Dan orang yang sekadar melaksanakan sembahyang tanpa ciri-ciri yang kita sebutkan tadi, sembahyang itu hanyalah sebagai suatu untuk memenuhkan kewajipan sahaja tanpa dia mendapat penghayatan dan kesan yang baik daripada solat tersebut. Akhirnya dia tidak mampu untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar dalam diri dia sendiri. Okey. Kemudian disebut di sini menyempurnakan syarat, rukun dan pada waktunya. Maksudnya kita solat bukan hanya sekadar menyempurnakan rukun dan syarat. Okey, rukun ni ada 13 lah yang wajib. Okey, rukun ni maksudnya kalau kita tak buat tak sah. Okey, ada setengah kitab kata 15, setengah kitab kata 18. Ini termasuk yang 5 itu tomak ninah. Kalau ikut yang kita baca biasa 13. Tapi ada setengah 18. Kenapa jadi 18? Sebab lagi 5 tu adalah tomak ninah, diasingkan daripada perbuatan lain. Adapun jadi 13, dia tomak rukuk serta tomak ninah, sujud serta tomak ninah, i'tidal serta tomak ninah. Maka jadilah 13. Kalau diceraikan, dipisahkan, jadilah 18. Okey, sebenarnya benda yang sama saja. Okey. Kemudian menyempurnakan solat itu pada waktunya. Inna solata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya solat itu difardukan kepada orang beriman di atas waktunya. Kitabam mauquta. Atas waktunya lah. Maksudnya solat itu sudah tetap pada waktu yang telah ditetapkan. Okey, jadi kita nak sembahyang awal. Itu utama. Baik, dan ini kerana apa? Kerana solat itu adalah tiang agama dan perbezaan antara orang sembahyang dengan orang tak sembahyang adalah sama dengan orang yang beriman dengan orang yang kufur. Itu beza. Okey. Kalau orang yang berzikir dengan orang yang tak berzikir sama perumpamaannya orang hidup dengan orang mati. Jadi orang yang sembahyang dan tak sembahyang sama perbezaannya antara orang beriman dengan orang yang kufur. Okey. Maka setelah kita selesai rukun, setelah kita selesai menjaga syarat, betul pada waktu yang kita tunaikan itu pada awal waktu, maka ia dapat memberikan kesan, iaitulah membawa ketenangan dan dapat melindungi diri kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Keji dan mungkar pun kita dah bahaskan apa beza dia. Perbuatan keji dan mungkar, keji adalah satu perbuatan dosa kecil, mungkar adalah perbuatan dosa besar. Okey. Kedua, taatilah Allah apa yang telah diwajibkan terhadap hamba-Nya dan meninggalkan apa sahaja yang telah ditegah oleh Allah dan diharamkan dari sudut akidah atau i'tiqad, ucapan atau dan perbuatan atau amalan. Kan? Jadi disuruh untuk kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, semua perkara. Meninggalkan apa yang ditegah, apa yang ditegah oleh Allah, semua perkara. Yang paling utamanya bermula daripada sudut akidah atau i'tiqad, kepercayaan. Okey, tapi kita kena faham, okey? Kita kena faham betul-betul setiap daripada patah-patah ayat perkataan yang diucapkan oleh seseorang. Okey? Kalau macam dalam sekarang kan isu vaksin, orang kata kita bergantung kepada vaksin, syirik kepada Allah. Nampak? Ini satu contoh ulasan atau kesimpulan yang salah lah. Melainkan kalau orang tu kata saya hanya percaya pada vaksin, saya tak percaya Allah, barulah dari i'tiqad dia. Tapi mengambil jalan untuk merawat itu adalah suatu kewajipan. Dan pada ketika ini vaksin itu adalah sebagai salah satu daripada cara rawatan.
dengan tidak menafikan rawatan-rawatan yang lain. Macam tu. Tapi kalau orang tu kata saya hanya percaya vaksin je, saya tak percaya doa-doa ni, memang dia telah melakukan suatu kesyirikan. Kenapa? Dia sepatutnya mengambil vaksin itu sebagai salah satu ikhtiar manusia. Ikhtiar manusia. Dan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ikhtiar kita memohon kepada Allah. Dua-dua kena ada. Begitu juga orang dia kata saya doa pada Allah je lah, saya tak nak bergantung pada ubat. Pun salah juga, kerana Allah Ta'ala suruh perintahkan kita untuk berusaha mengubat. Perintahkan kita untuk berusaha supaya cari obat, cari penawar. Itu satu contoh lah. Kebanyakan masyarakat kita, dia mengambil kesimpulan, membuat satu ulasan dan kesimpulan secara salah dengan tidak memahami secara tepat apa yang telah diungkapkan, apa yang telah diberitahu. Kan, kalau orang tu ambil vaksin, automatik dia akan kata insya-Allah ni tak percaya dengan Allah ke. Nampak? Sedangkan bukanlah bermaksud kita ambil vaksin tak percaya dengan Allah. Jadi ulasan dan kesimpulan yang begitu salah. Maka kita perlu jelas, orang yang melakukan kesyirikan daripada sudut iktikad, kesyirikan iktikad, maka secara jelas mesti keluar daripada mulut dia perkara-perkara yang jelas dan dapat difahami bahawa dia itu telah mensyirikkan Allah. Jadi contohnya macam saya dah buat tadilah, macam saya beritahu. Selain daripada itu, kita tak boleh iktibar, tak boleh iktiraf, tak boleh anggap, tak boleh menyimpulkan bahawa dia itu syirik kepada Allah. Ni kita kena jelas. Okey. Ada juga perkataan-perkataan yang berbentuk kesyirikan dalam samar-samar, kesamaran, tapi ia boleh membawa kepada hampir kepada syirik. Contohnya kongsi raya. Dulu kalau tuan-tuan pernah dengar kan, kita hari raya sama dengan hari raya Cina ke selang sehari gitu, saya lupa. Akhirnya orang-orang buat satu istilah kongsi raya. Okey, kongsi raya. Sedangkan kita orang Islam, Hari Raya Aidilfitri adalah perayaan agama. Perayaan agama dan tanda kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada solat raya, takbir raya. Jadi dengan menggunakan hadis al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih, Islam itu tertinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripadanya, telah memberi kesimpulan kepada kita tak boleh kita menyebut perkataan kongsi raya. Kenapa? Kerana Islam itu mesti kedudukannya lebih tinggi daripada agama-agama yang lain. Okey. Jadi kerana itu contoh satu ucapan berbentuk kesamaran. Kerana kalau orang biasa yang menyebut begitu, dia memang tak tahu daripada segi hukumnya, maka tak boleh bermudah-mudah kita kata dia syirik. Tetapi perlu diingatkan dan diberitahu yang tidak boleh itu. Ini contoh lah. Jadi dalam masyarakat kita banyak perkara-perkara yang kita mesti teliti lah. Lebih-lebih lagi kalau ia berkait dengan agama Islam. Kita memang boleh berkasih sayang dengan bangsa lain, itu memang diperintahkan. Tapi bila melibatkan agama, kena perhalusi dan kena teliti dari segi perbuatan, dari segi ucapan. Ini dia maka rujukannya adalah kepada alim ulama kita. Jadi begitu. Jadi itu contoh ucapan-ucapan yang tegah dalam iktikad. Begitu juga kalau satu contoh ucapan seorang emak atau ayah kehilangan anak dia, meninggal. Lalu dia kata, kenapa Tuhan tak ambil aku saja? Kenapa anak aku yang mati? Okey Dan ucapan ini secara jelas tidak menerima qada dan qadar. Kalau makna kata secara sepintas lalu, bila seorang ucap macam tu, kita kata dia tidak menerima qada dan qadar, kerana dia nak musibah tu datang kepada dia, bukan anak dia. Walau bagaimanapun, kita faham kondisi perkataan orang seperti ini adalah kerana dalam keadaan dia tidak stabil, dia berada dalam satu emosi yang tidak terkawal. Maka keluarlah ucapan-ucapan yang begitu. Kenapa Tuhan tidak ambil saja nyawa aku? Kenapa ambil anak aku? Ini satu ucapan yang memang agak membahayalah. Kerana kita disuruh untuk beriman kepada qada dan qadar, baik dan buruk sesuatu perkara. Maka
Kondisi orang yang berkata seperti ini adalah dalam keadaan yang tidak stabil. Maka kita perlu menasihati dan tegur dengan perkataan tersebut. Okey, jadi itu satu dua contoh lah yang jelas dan yang samar dalam perkara-perkara yang melibatkan iktikad kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Ketiga, mengubah perkara mungkar dan bersabar dalam mengubahnya. Walaupun kadang-kala untuk mengubah kemungkaran ada gangguan dan ancaman. Bertindak sebagai pendakwah menurut kadar kemampuan dengan menyuruh orang lain berbuat kebaik yang membawa kejayaan hidup di dunia dan akhirat nanti. Seterusnya, mencegah manusia daripada melakukan perkara keji dan maksiat yang menyebabkan mereka disiksa di dalam neraka. Jadi, tanda hamba yang patuh, kita ubah perkara yang mungkar dan kita disuruh untuk bersabar dan ketika kita nak ubah perkara yang tak baik jadi kepada yang baik. Okay. Kadang-kadang ada adat-adat tertentu dalam masyarakat kita yang memang bercanggah dengan agama. Maka untuk ubah secara mendadak itu satu perkara yang memang agak susah payah sebab ia sudah sebati dalam masyarakat kita. Walau macam mana pun usaha memang perlu dibuat, maka diberikan penerangan, dinasihati dan sebagainya. Akhirnya pada hari ini jarang dah kita lihat orang dalam majlis perkahwinan ada menepung tawa, tak ada dah tepung tawa, baling beras, baling dan sebagainya. Dan sebab hari-hari usaha tu digerakkan dan dinasihati jangan lagi buat seperti itu. Kan? Ada majlis perkahwinan, ada persandingan masih ada tapi sudah tidak ada lagi tepung tawa tu lagi. Itu satu contoh lah. Okay? Dan banyak lagi adat dalam masyarakat kita yang dulunya sebati tetapi sudah hilang sedikit demi sedikit. Ini kerana nasihat daripada para alim ulama kita. Jadi kalau kita orang biasa, kita disuruh untuk mengubah sesuatu keburukan kepada kebaikan sekadar kemampuan kita. Sekadar kemampuan kita. Maksud sekadar kemampuan itu, kalau tidak boleh dengan kuasa kerana kita bukan pemerintah, dia pergi kepada lidah, pergi kepada nasihat. Kalau sudah nasihat pun masih tidak diikuti, akhirnya dia hanya bercakap di dalam hati, iaitu mengeji keburukan seseorang. Okey, itu yang boleh kita buatlah. Jadi setiap orang ni ada dia punya kemampuan. Ada orang ada kuasa, maka dia gunakan kuasa dia untuk mencegah kemungkaran. Ada orang tak ada kuasa, dia cuma boleh beri nasihat. Alim ulama boleh beri nasihat, kita beri nasihat. Ada orang tidak ada kuasa, tidak mampu beri nasihat, dia hanya mampu mengeji perbuatan buruk yang dilakukan oleh seseorang. Jadi kita tengok peringkat itu. Dalam ahli keluarga kita ada kuasa, kita kena ubah dengan kekuasaan sebagai seorang ayah, dengan kekuasaan sebagai seorang emak. Kan? Tapi kalau di luar daripada rumah, mungkin kita tak dapat nak gunakan kuasa itu sebab dia ada orang lain yang lebih layak lagi untuk memberi atau memerintahkan supaya meninggalkan larangan tersebut. Jadi ini kita tahulah hak kuasa kita. Okey. Kemudian memupuk kekentalan mengharungi perjuangan. Wasbir ala ma asabak inna zalika min azmil umur. Selanjutnya, hendaklah bersabar di atas kesusahan dan kemudaratan atau halangan dalam menghadapi atau terhadap orang yang engkau serukan ke arah kebaikan dan orang yang engkau cegah kemungkaran itu. Justru ayat tersebut menjelaskan di mana sabar adalah dituntut dan ia juga merangkumi ketika menghadapi kesukaran masalah keduniaan seperti kesakitan dan lainnya. Oleh sebab itu, seseorang itu tidak boleh melarikan diri daripada kesusahan tersebut kemudian melakukan maksiat kepada Allah, kerana di antara tercapainya hakikat iman ialah sabar terhadap perkara yang dibenci. Ini dia kan. Jadi wasbin ala ma asabak, bersabar di atas apa yang menimpa kepada kamu. Jadi Allah Ta'ala dah tunjukkan kepada kita bagaimana sabar itu adalah suatu yang dituntut. Bukan sahaja terutamanya lah masalah keduniaan kita, sakit, demam, meninggal dunia, hilang masalah kewangan, hilang rumah,
kan, masalah suami isteri, ada keadaan itu disuruh untuk kita sabar. Kenapa? Sebab inna zalika min azmil umur, dia adalah perkara-perkara yang memang Allah Ta'ala berikan kepada kita, satu bentuk ujian. Jadi kenapa disuruh sabar? Sebab hakikat kesabaran itu adalah apabila kita sabar kepada perkara yang kita benci. Okay. Sabar perkara yang kita suka ni biasa dah, kita tak perlu buat apa-apa pun. Tapi sabar pada perkara yang kita benci, inilah yang tidak dapat kita nak kawal. Perkara kita benci, sakit kita benci, hilang pekerjaan kita benci, tak mampu sebab tak dapat bagi nafkah, hilang nyawa kita benci sebab orang yang kita sayang hilang. Jadi ini memerlukan satu kekuatan dalaman supaya kita bersabar dengan lebih hebat. Dan kita tahu bahawa kesabaran yang terhasil itu adalah hakikat iman yang tinggi, hakikat iman yang hebat. Bukti keimanan kita kepada Allah yang hebat bila kita sabar pada perkara yang kita benci. Tu dia. Jadi nasihat dan pengajaran yang dibawa oleh Luqman ditujukan kepada anaknya, juga untuk umat manusia seluruhnya. Jadi nasihat itu diberikan kepada Luqman supaya nak harung dunia ni, tuan-tuan ya, nak harung dunia ni dengan segala mihnah, dengan segala ujian, dengan segala pancaroba, ini memerlukan sikap sabar kita, sikap kesabaran kita. Kita lihat bagaimana pula ada orang yang bertimpa-timpa masalah yang telah berlaku ke atas diri mereka. Sejak daripada satu masalah yang pertama belum selesai, timbul masalah kedua. Masalah kedua belum selesai, timbul masalah yang ketiga. Jadi masalah terus menimpa, dan ini merupakan ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita sabar. Jadi tujuannya apa? Ini adalah supaya kita mendapat suatu kebaikan, faedah. Allah Ta'ala nak tunjukkan kita nanti hasil daripada kita sabar, ada faedah dan kebaikan yang Allah Ta'ala akan beri. Tapi sebelum nak dapat itu, memang tinggi kesabaran kita yang diperlukan. Memang sabaran tu kena tinggi, memang tapi kita dah sebut sebelum daripada ni lah, kan, kalau meninggal dunia sakit, kita berhak untuk sedih sebab itu fitrah manusia. Hanya kita tidak boleh sampai kepada menafikan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sabar ni utama. Bahkan Dr. Yusof Qaradawi juga mengarang satu kitab yang bernama Indah-Indahnya Hidup Bersabar. Tebal kitab tu, sudah ada terjemahan. Baik, konsep sabar. Konsep sabar merangkumi bersabar di atas apa sahaja bentuk bencana, ujian, kesusahan dan kesukaran menunaikan perintah Allah. Pada adatnya, sememangnya perkara baik dan mencegah kemungkaran ada halangan dan kesukaran. Seterusnya apa yang disebutkan di atas, iaitu apa yang disuruh oleh Allah dan apa yang ditegah. Antaranya ialah bersabar terhadap kejahatan dan tentangan yang dihadapi ketika berhadapan dengan manusia atau kekejian manusia merupakan perkara wajib dan tuntutan yang ditetapkan supaya diiltizamkan. Okey, jadi konsep sabar adalah merangkumi apa sahaja bentuk ujian, bencana, kesusahan, kesukaran untuk menunaikan perintah Allah. Jadi sama ada disuruh untuk buat baik, adatnya perkara baik, mencegah kemungkaran, memang ada halangan dan kesukaran. Kita nak solat, nak buat baik pun ada ujian, halangan untuk sabar. Nak cegah kemungkaran supaya yang jahat pergi kepada baik pun ada halangan tersendiri. Memang kedua-duanya. Okay, nak solat pun ada halangan, nak suruh orang solat pun ada halangan. Okay, begitu. Jadi halangan-halangan ini kadang-kadang dia datang kerana seseorang itu memang tak suka ditegur. Kadang-kadang kita tengok kan dalam Facebook kan, orang tu hanya bagi sepotong firman Allah Ta'ala saja, tapi mesti ada komen-komen yang tak baik. Begitu kan, komen yang tak bagus lah. Dia macam mana kadang-kadang kita bagi satu hadis je, satu hadis, tapi kerana individu yang memberi hadis tu
orang tak suka pada dia. Akhirnya benda yang baik tu dia nampak tak baik lah. Sedangkan kita diajar apa sahaja perkataan yang baik, yang bagus, kita kena terima walau siapa pun yang berkata. Kan kata Sayyidina Umar, unzur ila ma qala wala tanzur ila man qala. Lihatlah apa yang dikata, bukan lihat siapa yang berkata. Tapi dalam masyarakat kita ada, bila dihantar satu petikan ayat Quran hadis, orang akan balas balik dengan keburukan, dengan sindiran. Bukan kerana hadis itu, tapi kerana orang yang menghantar. Dia tak suka orang ni, yang baik pun dia tak suka. Ini cara yang tidak betul lah. Okay? Ini satu perkara yang kita perlu bersabar di atas perkara berlaku. Apatah lagi kalau ia berlaku kepada asatizah kita, alim ulama kita. Ini adalah suatu makanan, suatu perkara yang biasa, yang memang terjadi secara lumrah. Bahkan di zaman Nabi SAW juga memang sudah berlaku. Baik, semua itu adalah daripada perkara yang ditetapkan oleh Allah, daripada perkara-perkara yang ditentukan dengan ketetapan yang wajib. Jadi menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran ni mesti dalam hati kita ni supaya diiltizamkan. So, kita dibiasakan benda tu, kan? Maksudnya kita kena biasa ajak orang buat benda baik, larang orang untuk melakukan perkara yang mungkaran, kan? Jadi kita kena biasakanlah menegur dan menegur baik, menegur benda yang buruk, memuji benda yang baik. Kesilapan kita juga berlaku apabila perkara yang baik kita tak puji, tetapi perkara yang buruk kita cepat keji. Itu sepatutnya diseimbangkan. Maknanya kalau ada seorang tu dia buat benda baik, kita kena puji baik dia. Pada masa yang sama selepas daripada itu, bila dia melakukan suatu perkara yang salah, kita tegur dia. Jangan hanya sekadar memuji tanpa menegur kalau dia buat salah, dan jangan hanya menegur buat salah tanpa memuji kalau dia buat baik. Jadi puji dan tegur ni perlu diseimbangkan. Maka barulah kita tahu bahawa kita duduk dalam keadaan kita mempunyai sikap yang adil dalam menilai manusia. Tu benda baik kita puji, benda tak baik kita tegur. Jangan hanya memuji sahaja, tetapi kita bila sampai dia melakukan satu kesalahan, kita tidak tegur. Ini salahlah konsep. Bahkan lebih teruk daripada itu, dia dahlah tak buat apa-apa, tak buat perkara yang betul, yang baik, tapi kita puji pula dia lagi. Ini maknanya pujian itu merosakkan. Pujian ini merosakkan. Tu. Jadi kita nak puji, biarlah betul-betul kepada orang yang memang ada sifat-sifat yang kita nak puji tadi. Kalau dia seorang yang ringan tulang, kita puji dia sebab ringan tulang, tak apa. Kalau dia seorang yang pandai memasak, umpamanya masakan dia bagus, kita puji sebab masakan dia bagus, tak apa. Tetapi yang buruknya, kalau dia tidak melakukan sebarang kebaikan tetapi dipuji lagi, maka ia adalah pujian yang merosakkan. Jadi cukup berbahaya kepada orang yang menerima pujian tadi. Kenapa? Kerana sentiasa akan menagih pujian-pujian tersebut, dan pada masa yang sama dia merasakan dia tak buat apa-apa kebaikan pun dah sudah mendapat puji, maka dia akan tetap berada dalam keadaan yang begitu. Akan rosak dia disebabkan pujian yang tak betul. Ini dia. Jadi kerana itu, anak-anak kita, cucu kita, puji pada perkara-perkara yang memang betul dia buat. Tegur pada perkara-perkara yang memang salah dia. Jangan memuji pada perkara-perkara yang dia tak buat langsung benda tu. Kan? Jangan memuji. Kerana bahkan teruk lagi pula kalau dia buruk pula sifat dia. Jangan. Pujian tu boleh merosakkan. Kalau puji untuk nak beri sokongan, dorongan dan semangat, silakan, boleh, tak ada masalah. Tetapi jangan pula dia tu melakukan kejahatan, kita puji pula dia benda-benda yang lain, sedangkan dia tak buat pun perkara tersebut. Ini adalah perkara yang kita harus jaga. Okey. Kemudian semua itu adalah perkara yang ditetapkan oleh Allah daripada perkara-perkara yang ditentukan dengan ketetapan wajib sesuai dengan firman Allah, fa iza azamal amru
apabila perkara ini peperangan jihad itu ditetapkan wajibnya. Jadi bila peperangan ni ada yang Nabi ikut dan Nabi tak ikut lah. Jadi tetapi peperangan tu kalau sudah ditetapkan, semboyan sudah dibunyikan, maka sahabat tidak akan berlengah-lengah lagi untuk menunggu, bahkan terus ke medan perang mengikut arahan Nabi SAW. Jadi benda-benda yang telah ditetapkan ni dia tak boleh tangguh-tangguh. Benda-benda yang menjadi kewajipan pada diri kita sebagai orang Islam, dia tak ada istilah boleh tangguh, nantilah, tunggulah. Ini hakikat sebenar. Sebab bila kita menangguh pada perkara yang wajib, maka kita akan berisiko untuk tidak melaksanakan perkara tersebut. Kalau dalam kata perkara wajib, perkara sunat itu pun kadang-kadang kita dah janji nak buat, tak buat juga. Okey. Luqman dengan wasiatnya di atas dimulai dengan wasiat supaya mendirikan sembahyang, kerana ia merupakan tiang, dan wasiat tersebut diakhiri dengan bersabar. Semua itu kerana ia merupakan asas untuk melaksanakan berterusan dalam menunaikan ketaatan dan asas mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tengok macam mana Luqmanul Hakim menasihatkan anaknya, memulakan nasihat itu dengan perkara yang paling utama. Mula-mula jangan syirikkan Allah, lepas tu disuruh sembahyang. Ini perkara besar. Syirikkan Allah adalah perkara akidah paling utama. Menunaikan sembahyang adalah perkara berbentuk ibadah yang paling utama. Jadi kita nak nasihat anak-anak ni kena mulakan perkara yang utama dulu, baru turun ke perkara yang kedua, baru turun perkara yang ketiga. Okey. Dan wasiat itu diakhiri dengan sifat sabar. Maknanya sabar pada perkara-perkara yang sebelum yang dia cakap tadi tu. Itu dia. Okey. Semua itu kerana ia merupakan asas untuk melaksanakan berterusan dan menunaikan ketaatan dan asas mendapat keredaan Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wasta'inu bis-sabri was-salah, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan jalan sabar dan mengerjakan sembahyang. Lantaran itu, janganlah sekali-kali kesal, berputus asa dalam menyuruh kebajikan dan melaksanakan perintah Allah. Ketika menjalankan dakwah, menerima ujian, bala itu hendaklah bersabar, kerana kesabaran itu kunci kejayaan. Sebagai ujian untuk meningkatkan keimanan dan menambahkan darjat di sisi Allah. Kerana mereka yang paling banyak mengharap ujian ialah para rasul. Mereka yang paling banyak menghadapi ujian ialah para rasul dan ulama. Kan ini disebut oleh Nabi SAW bila seorang sahabat tanya, ayyun nas asyaddu balaan. Tahukah kamu siapakah yang paling banyak diuji, ditimpa ujian? Kan, siapakah mereka ya Rasulullah? Al-anbiya, kan, nabi-nabi. Sumal amsal fal amsal, sumal amsal fal amsal. Okey. Lepas nabi-nabi siapa? Orang yang mengikuti nabi, orang yang mengikut kepada orang yang mengikut nabi. Jadi mereka inilah yang paling banyak menghadapi ujian. Maka termasuklah para asatidzah kita, alim ulama kita, mereka ni paling banyak menghadapi ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerana itu kunci untuk kita berjaya, kerana kita disuruh untuk bersabar dan menunaikan solat. Sabar dan menunaikan solat. Ini dua kunci untuk kita berjaya. Okay, jadi dalam apa sahaja usaha kita buat, anak kita nak sekolah, nak periksa pun, kuncinya adalah sabar. Dah belajar, dah buat latihan yang banyak, sabar. Masuk periksa, sabar. Okey, dan solat, mesti solat. Okey, jadi ini semua adalah penghubung kita sebagai manusia dengan Allah Ta'ala. Okey, memupuk peribadi mulia dalam masyarakat. Allah Ta'ala berfirman, wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ini merupakan rintitan wasiat Luqman kepada anaknya daripada sifat keji dan tercela, iaitu memperkecilkan orang lain, menoleh muka ke arah lain ketika bercakap atau berhadapan dengan mereka, berjalan dengan lagak angkuh serta lupa daratan. Sifat tersebut menyebabkan seseorang dicela dan haram. Ia termasuk daripada kategori salah satu sifat takbur. Okey, ini sifat yang buruk. Wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha.
Okey, apa dia? Iaitulah jangan sekali-kali kamu memperkecilkan orang lain. Jangan sekali-kali kamu menoleh muka ke arah lain ketika kamu bercakap dengannya atau berhadapan dengannya. Tu dia. Dan jangan kamu berjalan dengan berlagak angkuh. Okey, jadi di sini saja sifat buruk yang Luqmanul Hakim cerita kepada anaknya ada 3 atau 4. Okey, pertama, jangan kita perkecilkan orang. Perkecilkan orang ni satu sikap yang memang cukup bahaya dalam masyarakat kita. Kadang-kadang kerana pangkat kita besar, jawatan kita besar, duit kita banyak, maka kita boleh perkecilkan orang dengan cara-cara kita sendiri. Ada yang cara sindiran, ada yang cara dengan cacian, makian, ada yang cara dengan sikap suka orang kata mengarah-arah, macam tu. Ada orang macam-macam sikap lah dengan maksud untuk merendah-rendahkan seseorang. Ada pula dengan perkataan ataupun membandingkan pencapaian dia dengan orang lain. Itu contoh merendahkan orang. Ada juga sikap orang yang membangga diri dengan pencapaian yang dia ada dan memberitahu kepada semua orang dengan apa yang dia ada dan menganggap orang lain tak mampu buat macam dia buat. Itu juga merendah-rendahkan orang. Jadi ini satu daripada penyakit masyarakat kita, kerana kita ni rasa macam kalau tak ada saya tak boleh benda tu berlaku. Macam tu lah. Kerana ada orang masyarakat macam tu. Kalau saya ni tak ada, habislah orang ni. Kita kena buang sikap dan perangai kita yang itu. Kenapa? Sebab apa yang kita ada, kelebihan itu adalah kurniaan dan keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka faham di sebalik daripada itu, kalaulah Allah Ta'ala tak beri apa yang ada pada kita itu, kelebihan itu, kita pun tak akan dipandang oleh orang. Kerana Allah Ta'ala letakkan kita pada satu keadaan yang tak ada apa-apa. Dan kita harus ingat bahawasanya dunia ni ada dia punya giliran dia. Giliran. Hari ni kita di atas sebab kita ada duit banyak, sebab kita ada pangkat, sebab kita ada jawatan, sebab kita ada kereta mewah, harta, kejayaan. Tapi kita jangan lupa bahawa Allah Ta'ala boleh menurunkan kita pada pada bila-bila masa ataupun satu keadaan yang Allah Ta'ala inginkan. Ini kita kena pegang. Sebab tu hidup di dunia ada penggiliran. Penggilirannya contohnya muda. Ini mungkin kita muda usia 20-an, tapi kita akan bergilir. Kita akan naik nanti usia pada 30-an. Lepas 30-an, 40-an. Lepas 40-an, 50-an. Orang yang dulunya 20-an pun begitu. Hari ini orang yang 50-an dia akan naik 60-an. Dia tidak akan pernah turun. Kalau dari segi umur begitulah. Dan penggilirannya, orang yang sihat akan pergi kepada sakit. Masa bayi sihat, masa remaja sihat, semua bersukan apa semua aktif. Bila masa 40-an 50-an mula sakit. Dia ada penggiliran. Bila sistem penggiliran dalam dunia ni Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita, maka kita kena sedar bahawasanya apa yang ada pada kita, kelebihan, pangkat, jawatan, petahnya kita bercakap dalam pelbagai bahasa, ia akan menjadi satu hari nanti, ia akan menjadi satu perkara yang bakal ditinggalkan. Ini kita kena peganglah. Kerana itu, menghormati dalam masyarakat adalah suatu perkara yang wajib, supaya kita dengan kelebihan kita ni akan sentiasa dihormati. Walaupun ditakdirkan oleh Allah, kalau kita telah meninggal dunia, segala kebaikan itu akan diingati. Macam tu. Maka jauhkan diri kita daripada memandang rendah kepada seseorang. Kerana satu hari nanti, nilai kita yang sekarang ni mungkin hebat, Allah Ta'ala akan turunkan jua akhirnya. Sebab itu kita tengok macam mana dalam surah Yasin Allah Ta'ala cerita, wa man nu'ammiruhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun,
orang yang kami panjangkan umurnya, kami terbalikkan kejadian mereka. Apakah mereka tidak memikir terbalikkan kejadian tu apa maksudnya? Kita tengoklah putaran hidup. Daripada bayi kita disuapkan makan, buang air, najisnya dibasuhkan oleh mak ayahnya. Bila dewasa kita buat sendiri. Tapi bila sampai kepada tua, ke umur kita dah 70, tak boleh bergerak, paralyzed kita, bedridden, dia akan balik semula kejadian itu macam kanak-kanak. Kencing kita anak basuhkan, berak kita anak basuhkan, makan kita anak suapkan, kan? Dan yang lebih daripada itu lagi, mungkin kita, Allah Ta'ala uji kita dengan sakit nyanyuk, kita lupa apa yang kita buat. Macam kita kanak-kanak dulu, umurnya tetap tua, tetapi sifatnya itu kembali kepada kanak-kanak. Maka kerana itulah kita harus sedar, hormat menghormati ini adalah satu perkara yang memberi manfaat sampai kita mati. Sampai nanti esok kita ditakdirkan oleh Allah kalau meninggal dunia dikebumikan di sebelah perkuburan orang-orang soleh. Ini dia. Tetapi orang-orang yang menyombong diri ketika hidup dengan kekayaannya, kemewahannya, pangkatnya, dengan kehebatannya bercakap dan sebagainya, hakikatnya kalau ia merendahkan orang lain, orang tidak akan menghormati dia. Yang paling kita takuti kalau dia meninggal dunia pun orang suka. Jangan sampai kita meninggal orang suka kita mati. Nauzubillah. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita lihat keduniaan ini, inilah wajah, inilah gambaran yang Allah Ta'ala berikan kepada kita supaya kita sedar dalam hidup ini kita dijadikan oleh Allah daripada setitis air mani, dikembalikan oleh Allah ke dalam tanah tempat asal kejadian kita. Akhirnya tuan-tuan, tak ada apa-apa kita ni. Akhirnya tak ada apa-apa kita ni, tak ada lebih pun kita. Kalau keluarnya kita seorang manusia daripada tempat yang begitu, Allah Ta'ala dah tunjukkan awal, tak ada nilai pun kita sebenarnya. Nampak? Melainkan kita ini orang yang beramal soleh. Begitu. Jadi ini kita kena fikir, bagi tahu kepada anak-anak, bagi tahu kepada cucu. Baik. Maka sifat yang berlaku ini, berjalan dengan lagak angkuh ini, merupakan satu sifat yang tercela dan diharamkan, termasuk daripada salah satu sifat takabur. Jauhkan ya. Baik. Persoalan yang berkaitan. Setelah Luqman menjelaskan suruhannya yang boleh membawa kepada kesempurnaan akhlak diri seseorang juga orang lain, seterusnya di sini dijelaskan dengan tegahan, perhatian dan peringatan mengenai sesuatu supaya berhati-hati. Perhatian yang dikemukakan oleh Luqmanul Hakim dalam ayat tersebut ada dua persoalan, iaitu pertama adalah haram hukumnya bersifat angkuh, sombong dan takbur yang meliputi sifat dan perbuatan apabila berhadapan serta bercakap dengan manusia dengan cara memalingkan muka ke arah lain. Tengok jangan kita bercakap dengan orang dalam keadaan muka kita memandang ke arah lain. Kita kadang-kadang bercakap berdua, berdepan dengan seseorang, tapi kita bercakap dengan dia, muka kita pandang ke arah lain. Ini perbuatan yang tidak baiklah. Okey. Justru janganlah engkau memalingkan wajah atau muka daripada manusia apabila mereka bercakap dengan kamu, atau hanya sekadar menjeling sambil memandang wajah ke arah lain. Kadang-kadang sikap orang yang nak merendahkan orang lain pun macam tu. Dia bercakap, lepas tu muka tengok lain. Sebab apa? Dia menyampah dengan orang yang dia nak cakap tu. Ia antara lain juga membawa maksud janganlah angkuh dan menghina manusia. Bahkan apa yang disarankan ialah bercakap dengan berhadapan dengan penuh rendah diri, lemah lembut serta manis muka. Tu dia. Jangan kita rendahkan orang lah di situ. Jangan kita petikai, dia ni siapa? Dia tu siapa? Kan? Apa yang dia ada? Apa kelebihan dia? Saya tak nampak apa pun dia boleh buat. Kan? Dia buat apa? Apa kerja yang dia boleh buat? Tu, jaga-jaga ya. Perkataan-perkataan macam tu adalah contoh perkataan-perkataan yang boleh merendah-rendahkan orang lain. Sedangkan kita tahu orang tu siapa. Sedangkan kita tahu dia tu siapa, orangnya, latar belakangnya apa. Tapi bila kita tak suka, akhirnya kita kan
Dia tu menimbulkan persoalan yang sudah ada jawapannya. Sedangkan kita kenal dia, tapi kerana tujuan untuk merendah-rendahkan orang tersebut, kita pun katalah, siapa dia? Dia boleh buat apa? Dia tu siapa? Ini adalah contoh perkataan yang merendahkan orang. Bahkan apa yang disarankan ialah bercakap dengan berhadapan dengan penuh rendah diri, lemah lembut dan manis muka. Selaras dengan hadis, wala tahkiranna syai'a wala tahkiranna syai'a minal ma'ruf wa an tukallima akhaka wa anta munbasitun ilaihi wajhuka. Janganlah sekali-kali kamu memandang rendah, memandang remeh terhadap perkara yang baik sedikit pun, walaupun engkau bercakap dengan saudara engkau wajah riang tersenyum. Maksudnya kalau kita pandang orang bercakap dalam keadaan tersenyum pun dilarang untuk kita nak merendah-rendahkan perbuatan senyum tu, apatah lagi kalau perkara yang lain. Walaupun sekadar kamu senyum dengan orang waktu bercakap, itu pun jangan diremehkan. Kan? Apatah lagi kalau perkara yang lain. Dia bantu kita, dia tolong kita waktu kita tengah susah, kita tengah perniagaan kita tengah jatuh, dia tolong modalkan. Jangan dipandang rendah. Semua perkara yang baik dilakukan oleh orang-orang beriman. Nabi SAW tidak membenarkan kita memandang rendah terhadap perkara tersebut. Baik, kemudian dalam hadis yang lain, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa ahaka biwajhi talqin. Jangan sekali-kali engkau memandang remeh terhadap perkara baik walaupun engkau menemui saudara kamu. Talqa maksudnya berhadap. Berhadapan dengan saudara engkau dengan wajah yang ceria. Kita bercakap dengan orang yang berhadapan kita dalam keadaan senyum, gembira. Itu perkara baik yang Nabi SAW tak benarkan untuk kita memandang remeh. Apatah lagi perkara yang lain. Begitu. Sebab tu ini diajarkan oleh Nabi SAW atau akhlak kita, supaya setiap perkara yang baik walaupun sedikit, siapa-siapa pun yang buat, kita kena tahu itu adalah nilai pahala untuk Tuhan punya badan tersebut. Untuk itu janganlah sekali-kali berhadapan dengan manusia berwajah sombong atau memperlihatkan reaksi atau wajah yang tidak menyenangkan. Perbuatan dan sifat tersebut lahir dengan tujuan sombong diri, membangga diri atau megah dengan diri sendiri, iaitu untuk menghina manusia dan memperkecilkan mereka, sama ada dari sudut pendapat dan hak bersuara, seterusnya menoleh ke arah lain daripada orang yang bercakap di hadapannya. Jangan kita berwajah sombong ataupun buat satu reaksi yang tak senang kepada orang yang sedang bercakap di depan kita. Kita kadang-kadang buat muka kan, mengeluh, buat gitu, buat muka mengantuk. Ini jaga-jaga. Ini contoh-contoh wajah-wajah dan reaksi yang tidak baik untuk orang yang kita sedang bercakap. Kadang-kadang ialah sebab kita tak suka dengan orang tu kan. Jadi kita pun buat macam tu, buat muka dan sebagainya. Okey. Kemudian jangan kita memandang rendah ataupun meremehkan hak untuk bersuara. Kadang-kadang orang nak bagi pendapat, sebelum orang bagi pendapat kita dah potong dulu. Ni pun satu perkara yang tidak baik. Sebab setiap orang kadang-kadang ada dia punya pandangan dan pendapat dia tu, dan kadang-kadang pendapat itu lebih baik daripada pendapat kita. Kan? Masalahnya adalah kalau hanya kita nak pendapat kita saja diterima. Ini masalah. Kita menginginkan hanya pendapat kita saja yang diterima oleh orang lain, tetapi kita tak sanggup untuk menerima, tak suka dan tak reda untuk menerima pandangan orang kepada kita. Ni dia perkara tak betul. Sebab tu kita kena berlapang dada. Bila seseorang memberikan pendapat, maka kita dengar pendapat dia terlebih dahulu. Dan walaupun mungkin kita tidak menerima daripada sudut membuat keputusan, tapi apa salahnya dengar dulu. Barangkali pendapat itu dapat digabungkan dengan pendapat kita, maka terhasillah satu keputusan yang baik. Okey, siapa pun yang bercakap. Sebab tu kita baca sejarah zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, melantik seorang ketua kampung daripada kalangan kanak-kanak yang sudah menghafaz surah Al-Baqarah. Jawatan dia apa? Ketua kampung hafaz surah Al-Baqarah. Layaklah dia, sebab dia hafaz surah Al-Baqarah. Maka diberikan peluang untuk memberikan ucapan di depan orang.
Kenapa Sayyidina Umar tak lantik Umar Abdul Aziz tak lantik orang dewasa? Nampak? Kenapa dilantik kanak-kanak? Dan walaupun namanya kanak-kanak, 12 tahun, orang Arab bukanlah macam 12 tahun orang kita. Maknanya matang dia tu. Tapi masih lagi umur muda lah. Tapi kenapa dilantik? Maknanya di situ kita lihat bahawasanya manusia ada yang walaupun umurnya begitu, cara fikir dia punya wawasan dia jelas, kan? Dia tahu apa yang dia tahu kebaikan-kebaikan yang patut dia buat, apa yang boleh, apa yang tak boleh. Jadi kan itu tuan-tuan semua, bila seseorang memberi pandangan baik dalam satu mesyuarat, baik dalam satu pergaulan dan sebagainya, apa salahnya kita mendengar dahulu pendapat itu dan kita nilaikan. Kita tidak nak orang tu terikut atau terikat dengan pandangan kita sahaja seorang semata-mata, seolah-olah kita lah orang yang boleh menyelesaikan semua masalah. Sebab tu lebih kena berhati-hati. Jangan kita bercakap dengan cakapan yang sombong begitu, kerana kadang-kadang apa yang kita bagi tahu, pendapat kita juga sebenarnya salah pada pandangan orang lain. Okey, maka sebagaimana hadis daripada Anas bin Malik, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana wa la yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa salasati ayyamin. Janganlah kamu saling benci-membenci, janganlah kamu berhasad dengki, dan janganlah kamu berpaling muka. Hendaklah kamu menjadi hamba Allah yang bersaudara, dan tidak halal bagi seseorang muslim itu tidak bertegur sapa dengan saudara Islam lebih daripada 3 hari. Lebih 3 hari tak boleh. Kenapa diberi masa 3 hari? Kan? Kenapa tak bergaduh tu terus selesai kat situ? Kenapa dia bagi masa 3 hari? Kerana sifat manusia bila dah bertengkar apa semua, dia tak bertegur sapa. Dalam tempoh 3 hari, Nabi SAW berikan itu supaya kita bermuhasabah. Kita tenangkan fikiran. Kita fikir kenapa, apa punca yang kita ni bertengkar dengan kawan-kawan. Kadang-kadang bertengkar tu sebab perkara yang terlalu kecil sangat, remeh. Jadi daripada kita hilang, daripada kita bertengkar macam tu, kita akan rugi daripada sudut apa? Telah memutuskan tali silaturahmi. Sedangkan Nabi kata, kalau kamu nak rezeki kamu luas, kamu kena sambung silaturahim, banyakkan sedekah. Tapi kalau kamu putuskan silaturahim, rezeki kamu tu kurang, harta kamu sikit, duit kamu tak ada, bila kamu putuskan tali silaturahim dengan orang lain. Dan inilah yang berlaku dalam masyarakat kita. Yang ini kita perlu orang kata berpijak di bumi yang nyata. Kerana putus silaturahim, kan itulah hilang kita punya rezeki. Waktu suami isteri yang ada masalah rumah tangga, jangan sampai bercerai. Putusnya silaturahim antara kamu suami isteri, rezeki kamu juga akan berkurang. Begitu. Kesian ke anak-anak. Okey, kesian kepada anak-anak. Begitu juga dengan orang lain. Siapa-siapalah pun, jangan sampai asalnya dulu kamu berkawan, bersahabat, tiba-tiba dengan sebab suatu hal kamu nak tunjuk kamu hebat, yang satu lagi pun nak tunjuk dia hebat. Akhirnya dua-dua bertengkar, dua-dua tak puas hati, dua-dua tak bersetuju. Akhirnya putus silaturahim. Bila putus silaturahim, kat situ Tuhan tunjukkan kepada kita rezeki kita akan berkurang. Ini jaga-jaga tuan-tuan ya. Sebab tu tak boleh kita tidak bertegur sapa dengan saudara Islam lebih daripada 3 hari. Berdosa lah lepas pada tu. Lebih 3 hari tak tegur, sama ada orang sama ada siapa-siapa di antara salah satu orang tu tak mulakan, maka dua-duanya berdosa. Itu dia. Jadi ini kita kena maklum sungguh-sungguh perkara ni. Okey. Yang mana dalam hadis tersebut menjelaskan tegahan, janganlah kamu saling memaling muka, wala tadabaru, termasuk dalam kategori memalingkan wajah, tas'irul wajhi. Okey. Jadi memalingkan muka termasuk dalam kategori memalingkan wajah, samalah tu. Okey, jadi kita jangan sampai perkelahian, perselisihan boleh menyebabkan terputusnya silaturahim. Start kita putus silaturahim saja, habis. Sebab tu fungsi masjid,
fungsi masjid, terutamanya Masjid Bandar Barudah ni adalah untuk kita menyambungkan silaturahim antara masjid dengan qaryah, dengan masyarakat. Masjid dengan qaryah ataupun masjid dengan masyarakat. Qaryah tu BBU lah saya masukkan secara khusus. Masyarakat tu umum. Okey, maka sebarang perselisihan pendapat, sebarang perkara-perkara yang kita ada keraguan, maka hendaklah diperbincangkan. Boleh dibincangkan, boleh ditanya, tidak menghukum terlalu awal dan tidak membuat kesimpulan pada perkara-perkara yang tidak jelas. Macam sekarang ni mungkin yang banyak kita perselisihkan adalah berkaitan dengan SOP. Maka apa tanggungjawab kita? Okey, mohon penjelasan SOP ni bagaimana, mohon penjelasan kenapa SOP ni begini, mohon pencerahan bagaimana SOP sekian-sekian. Maka itu cara untuk kita nak memberikan orang kata mencari penyelesaian terhadap kecelaruan, keraguan, benda yang sama-sama pada persoalan-persoalan yang sedemikian. Sebab tu hubungan masjid dengan qaryah Bandar Barudah secara khususnya, hubungan masjid dengan masyarakat secara umumnya tak boleh dipisahkan, tak boleh diputuskan, tak boleh diceraikan. Ikut macam mana? Sebab apa? Orang yang menceraikan hubungan antara masjid dengan qaryah, masjid dengan masyarakat ni, dia yang rugi. Dia yang rugi. Masjid tak rugi. Masjid tu tetap di situ. Masjid tetap di situ. Siapa-siapa yang datang rumah Allah, masjid tetap di situ. Tetapi orang yang tidak hadir, orang yang mungkin dalam kondisi sekarang ni mungkin 2 dos lah, tak ada masalah, tu kita faham lah. Tapi secara umum saya sebut orang yang berselisih, lepas tu dia tak datang masjid, dia yang rugi. Orang yang mungkin tak puas hati, dia tak datang masjid, dia yang rugi. Orang yang memutuskan satu rahim, dia yang rugi. Sebab tu kita berulang-ulang kali sebut tuan-tuan, bila kita datang rumah Allah, kita bersihkan hati kita, sambungkan satu rahim dengan orang yang telah kita selisihkan. Kenapa tuan-tuan? Kerana doa orang yang putus satu rahim ni Tuhan tak angkat. Jadi apatah lagi kalau dia hadir ke masjid bersama-sama doa secara jemaah, dia pula adalah punca kepada putusnya silaturahim. Nauzubillah min zalik. Allah Ta'ala tak akan angkat doa orang yang memutuskan silaturahim. Ni dia. Jadi kita kena tahu masjid dengan masyarakat dan masjid dengan qaryah ni, ikut macam mana pun dia tak boleh diputuskan hubungannya. Dia mesti kuat. Okay, sebarang pendapat perselisihan boleh diperbincangkan, boleh mendapat pencerahan. Jadi kita sebagai orang yang beriman, ada kaedah kita macam mana nak tahu benda tu sahih ke tak sahih. Ini secara umum al-ma'ruf, memang tahu semua dah. Kan semua orang tahu benda ni. Macam mana cara kita nak dapatkan satu-satu maklumat tu? Mesti telefon orang-orang yang memang telah ditugaskan untuk nak bagi tahu maklumat tersebut. Jadi kita kena faham lah. Jangan kita buat perkara-perkara yang boleh mendatangkan fitnah, boleh mendatangkan sangkaan buruk kepada orang lain. Kabar-kabar angin, ini adalah satu perkara yang wajib kita jauhkan. Okey. Janganlah sekali-kali kamu berjalan di atas muka bumi ini dengan belagak sombong, menabik dada dan keras kepala. Antara lain juga, janganlah berjalan dengan belagak angkuh seperti memakai pakaian yang labuh dan berjalan menghentakkan kaki. Pakai labuh ataupun kita panggil isbal. Isbal bagi lelaki memang tak boleh. Apatah lagi pakaian itu yang menyeret atau menyapu di atas jalan. Okey. Menyapu di jalan. Ini pakaian-pakaian orang terdahululah yang memakai pakaian besar dengan tujuan labuh. Dengan tujuan labuh yang menyeret di atas jalan. Maka ini adalah contoh pakaian-pakaian yang dilarang oleh Nabi SAW. Panggil isbal lah. Okay? Dan berjalan menghentakkan kaki. Kalau kita berjalan, kalau orang perempuan larang pakai gelang di kaki, menghentakkan kaki. Satu benda, menghentakkan kaki adalah kita berjalan dalam keadaan bunyi yang bising. Kadang-kadang ialah berjalan dengan selipar kita menyeret kan. Maknanya kita berjalan angkat kaki. Bukan kita menyeret selipar sebut bunyi kasut bunyi dan sebagainya. Jadi orang yang hebat ataupun orang yang benar dalam akhlak dia,
dia akan jaga semua-semua perkara ni, ya. Jadi pakaian tu bagi muslimat memang jubah lah, tak ada masalah lah dia, pasal dia perempuan kan, memang patutlah dia. Tapi lelaki jangan pakai pakaian yang sampai menyirit-nyirit di atas jalan. Itu kalau pakaian-pakaian orang terdahulu dianggap sebagai pakaian-pakaian yang sombong. Maharaja-maharaja Cina tu tengok macam mana dulu kan, kalau tengok cerita-cerita pakaian menyirit-nyirit, ini semua pakaian-pakaian orang yang sombong, pakaian-pakaian yang labuh, dipanggil isbal. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di situlah setakat pada hari ini kita akan sambung pada minggu hadapan. Allah murka orang yang menyombong diri. Allah murka orang yang menyombong diri. Jadi mudah-mudahan sedikit daripada perkongsian kita pada pagi ini akan menambahkan manfaat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita terus nikmat sihat kita. Dan kalau ada yang sakit daripada kalangan ahli karya kita atau masyarakat kita, doakan supaya disembuhkan segera. Dan di HSC sekarang ni memang pesakit tahap 5 tu memang ramai lah, memang ramai. Dan ICU pun penuh. Dan saya dimaklumkan juga pesakit tahap 5 ni ada ward dia sendiri lah, ada ward dia sendiri. Dan ini memberi satu peringatan kepada kita, ujian kita yang Allah Ta'ala telah timpakan kepada kita. Dan kita tengok pun yang meninggal dunia bukan lagi dah orang-orang yang berumur, orang muda pun ada yang sudah meninggal dunia. Jadi kita jaga diri kita elok, ikut SOP seperti mana yang telah diaturkan, dan doa banyak-banyak pada Allah. Teruskan kita istighasah, munajat pada Allah, semoga segera diangkatkan segala wabak ini, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita kehidupan, kembali kepada kehidupan biasa, dan kita semua dapat melakukan aktiviti-aktiviti seperti biasa, insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pertemukan kita pada minggu hadapan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada kita kebaikan untuk kita capai pahala nanti di hari akhirat, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama insya-Allah.